Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kini tibalah giliran kumpulan kami untuk sesi persembahan kumpulan untuk subjek JMJM 3033 Kemahiran Perundingan dan Tawar-Menawar. Isu yang kami pilih adalah perundingan tawar-menawar di Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional PTPTN. Sebelum bergerak lebih jauh, saya perkenalkan ahli kumpulan saya iaitu Nurul Nabila binti Ahmad 257663, Roslita binti Muhammad Din 258057, Muhammad Nazrin bin Mat Yusof 257528, Sarida binti Masahat 251696 dan Nuruzana binti Muhammad Latif 252343. Okey, di hari-hari biasa tanpa kita sedari, kita terlibat dalam proses rundingan. Dalam kehidupan seharian, perkara ini ada dengan kita dalam secara langsung ataupun tidak. Rundingan ini adalah perkara penting dalam aspek kehidupan seharian kita. Perkara asas dalam kehidupan manusia adalah berunding kerana setiap hari kita berinteraksi dengan manusia. Contoh, berunding dengan rakan sekerja, adik-beradik, keluarga, masyarakat ataupun organisasi tempat kita bekerja. Semakin perkara rundingan ini menjadi sangat besar selari dengan perubahan dunia moden yang berlangsung cepat. Bagi membolehkan orang di kalangan kita mendapat atau mencapai kata sepakat, kita perlu menggunakan perundingan berdasarkan kesepakatan bagi memenuhi perbezaan yang lain-lain untuk mendapatkan kesan yang positif. Dalam perkara ini, hubungan tersebut dapat dieratkan dan menimbulkan kepercayaan kepada masing-masing. Dengan perundingan atau berunding, segala masalah bakal menemui jalan penyelesaian yang bagus. Ini kerana masing-masing mempunyai personaliti diri sendiri untuk diketengahkan. Jadi semua pendapat tidak boleh diterima dalam satu-satu masa. Maka dengan perundingan, kesemua pendapat boleh disatukan menjadi suatu pendapat yang jitu. Bagi mendapatkan terputus sebuah proses rundingan, bukan dilakukan dalam bentuk paksaan, ianya lebih secara sukarela. Kadang-kala, proses rundingan menjadi tegang atau beremosi kerana mempunyai perselisihan pendapat. Bagi menyelesaikan konflik atau masalah perundingan juga adalah menjadi alat dalam komunikasi. Tahun 1991 menjelaskan, negotiation is concerned with resolving conflict between two or more parties, usually by the exchange of consensus. Dalam hal ini, ia boleh berlaku secara kompetitif ataupun kooperatif. Manakala Oliver 1996 melihat perundingan sebagai satu proses yang mana setiap pihak yang berunding mempunyai kuasa ke atas penyelesaian atau kesudahannya. Menurut Levinsky et al. 2003, timbulnya perasaan positif dan negatif apabila proses dan hasil rundingan tercapai. Secara lazim, emosi positif akan memberi impak yang positif kepada perundingan, manakala emosi negatif akan memberi kesan yang negatif. Dalam aktiviti harian, proses perundingan dikaitkan dengan perunding secara langsung atau tidak langsung tanpa kita sedari. Sebagai contoh, melakukan tawar-menawar harga barangan di pasar raya, itu yang dinamakan perundingan. Menurut Fisher, Urey dan Patton 1991, pelbagai faktor yang boleh berlaku dalam perundingan, contohnya seperti penyelesaian masalah kontrak, pertelingkahan suami isteri, hubungan keamanan sesebuah negara dan sebagainya secara tidak langsung, proses di atas berlaku secara tawar-menawar. Dalam erti kata lain, tawar-menawar bagi mendapatkan kata sepakat. Setiap orang dapat merasai kesan dari hasil perundingan setelah diberi perhatian dan mereka dapat menerima kesepakatan yang berlaku. Dalam kesepakatan yang dibuat, mungkin mereka menginginkan sesuatu yang lebih dari capaian atau sesuatu yang minimum. Tetapi keputusan yang dilakukan telah dipersetujui melalui perundingan tadi. Johnson 1993 menggariskan beberapa kelebihan melalui perundingan yang berprinsip. Yang pertama, apabila berundingan menggunakan pendekatan yang berprinsip, perundingan tidak tergantung kepada kelebihan atau kekuatan personaliti. Yang kedua, fokus kepada penyelesaian masalah untuk kepentingan bersama dan mempunyai matlamat. Bagi mendapatkan penyelesaian masalah yang munasabah dan bermanfaat, perundingan berprinsip adalah jalan yang terbaik.
Yang ketiga, sekiranya pihak lawan lemah dari segi perundingan, perundingan berprinsip adalah jalan atau kaedah yang terbaik. Yang keempat, untuk mendapatkan hasil yang positif, kegunaan bersama. Seterusnya, saya serah kepada rakan seperjuangan saya. Okey, terima kasih. Saya akan menerangkan mengenai pernyataan masalah. Okey, di mana pernyataan masalah bagi tawar-menawar ini adalah unsur yang menjadi asas kepada kelayakan sesebuah negara, ialah sumber tenaga manusia yang mempunyai ilmu pendidikan. Pendidikan dapat menyeimbangkan sosioekonomi di mana kaum dan kumpulan etnik dapat dilihat melalui peluang-peluang pekerjaan, pendapatan dan pegangan equity. Apabila keadaan ini tercapai, kestabilan ekonomi, politik dan sosial akan dapat berkembang maju. Contohnya pada zaman pemerintahan Inggeris, punca kaum Melayu mundur dan miskin adalah disebabkan mereka tidak diberikan peluang yang sama untuk mendapatkan pendidikan. Seluruh rakyat di dunia telah mempersetujui bahawa peranan pendidikan dalam pembangunan negara adalah penting. Pembangunan negara dapat dicapai dengan menaik taraf pendidikan dan telah dipersetujui oleh keseluruh rakyat di dunia ini. Banyak negara sedang membangun beranggapan pembangunan negara dapat dicapai dengan memajukan bidang pendidikan. Oleh itu, secara tidak langsung, pendidikan dapat dijadikan sebagai alat mencapai perpaduan kaum. Contoh dalam bidang pendidikan, kita dapat mengurangkan populasi kaum, membentuk sikap kenegaraan, melahirkan generasi yang berilmu dan membentuk warga yang seimbang dan harmoni. Ianya telah dijadikan alat bagi mencapai perpaduan untuk mengurangkan populasi kaum, pembentukan sikap kenegaraan, melahirkan generasi yang berilmu dan berdaya saing di samping membentuk insan yang seimbang dan harmoni. Okay. Pendidikan juga telah diberikan perhatian utama sejak mencapai kemerdekaan pada tahun 1957 serta merupakan medium yang digunakan oleh kerajaan bagi mencapai keseimbangan pembangunan antara kaum, wilayah dan negeri dan secara tidak langsung negara Malaysia itu sendiri. Kekayaan sebuah negara diukur juga dengan penduduknya, iaitu atau rakyat yang mempunyai ilmu pendidikan yang baik. Pendidikan yang baik dapat mengimbangi jurang ekonomi antara kaum di mana hasilnya dapat dilihat dalam peluang pekerjaan, pendapatan dan pemegang equity. Kestabilan ekonomi, politik dan sosial akan berkembang jika keadaan tersebut dapat dicapai. Ketika zaman kolonial British, kita dapat saksikan bahawa kaum Melayu agak mundur kerana tidak didedahkan bagi mendapat pendidikan yang sempurna. Pendidikan juga merupakan satu daripada keperluan hidup manusia yang penting. Justru dengan menyediakan kemudahan untuk belajar di peringkat pendidikan tinggi, telah memberi peluang kepada lebih ramai anak muda untuk melanjutkan pelajaran. Tetapi untuk melanjutkan pelajaran memerlukan pembiayaan yang berterusan dari segi yuran pengajian, penginapan serta lain-lain kos sara hidup. Oleh kerana kerajaan tidak mampu untuk membiayai di dalam bentuk beasiswa kepada semua pelajar, maka salah satu mekanisme yang ada ialah dengan memberi pinjaman. Untuk tujuan tersebut, kerajaan telah menubuhkan Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional PTPTN pada tahun 1997 bagi memberi pinjaman pendidikan kepada golongan yang kurang berkemampuan agar tidak terus ketinggalan untuk terus berjaya. Seterusnya saya akan serahkan kepada rakan saya. Terima kasih. Okey, saya akan menerangkan serba sedikit mengenai Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional PTPTN. Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional PTPTN pada tahun 1997 bagi memberikan pinjaman pendidikan kepada golongan yang kurang berkemampuan agar tidak terus ketinggalan untuk terus berjaya. PTPTN merupakan sebuah organisasi yang sentiasa berurusan dengan pelbagai pihak dan melakukan proses rundingan tidak kira daripada peringkat atasan seperti Jabatan Kementerian, organisasi yang terlibat iaitu bank dan institut, pengajian tinggi, para peminjam, ibu bapa, organisasi bukan kerajaan, NGO, pihak media dan sebagainya. Sebagai sebuah organisasi yang berurusan dengan peminjam, PTPTN menghadapi pelbagai kesukaran di dalam melayani kerenah mereka bermula dengan urusan pinjaman pembiayaan, proses pembiayaan, urusan bayaran balik dan sebagainya. Actually benda ni kalau
kalau dah dapat kita lihat sebenarnya berlaku di dalam negara kita di mana ramai bekas pelajar meminjam PTPTN dan secara langsungnya mereka tidak membayar mengikut jadual yang telah ditetapkan. Jadi ini adalah salah satu orang kata masalah lah yang dihadapi oleh PTPTN apabila telah memberikan pinjaman kepada pelajar. Oleh itu, PTPTN harus mengatur langkah mencari jalan untuk menghadapi kerenah peminjam. Perunding secara berkhemah merupakan langkah yang perlu diambil oleh PTPTN dalam memastikan perundingan dapat dilakukan dengan jayanya tanpa ada sebarang ketidakpuasan daripada mana-mana pihak yang terlibat di dalam perundingan. Objektif kajian ini untuk memperlihat perkhidmatan yang ditawarkan oleh PTPTN kepada masyarakat. Oleh itu, penekanan kajian ini adalah ke atas perundingan yang diamalkan oleh PTPTN sebagai institusi awam dalam menyelesaikan segala permasalahan yang berlaku, terutamanya dengan para peminjam. Okey, seterusnya saya serahkan kepada rakan saya, Nazrin. Okey, terima kasih. Saya sambung kepada pencetus kepada isu atau konflik. Poin pertama saya nak bagi tahu sebagai sebuah organisasi yang berurusan dengan peminjam, PTPTN menghadapi pelbagai kesukaran dalam melayani kerenah peminjam bermula dengan urusan pinjaman pembiayaan, proses pembiayaan, urusan bayar balik dan sebagainya. Kedua, PTPTN harus mengatur langkah mencari jalan untuk menghadapi kerenah peminjam. Kemudian yang ketiga, berunding secara berkhemah merupakan langkah yang perlu diambil oleh PTPTN dalam memastikan perunding dapat dilakukan dengan jayanya tanpa sebarang ketidakpuasan dari kedua-dua belah pihak perunding. Kajian ini adalah ke atas perundingan yang diamalkan oleh pegawai PTPTN sebagai institusi awam dalam menyelesaikan segala permasalahan yang berlaku terutama dengan para peminjam. Seterusnya, peranan pihak-pihak terbabit sebagai perunding dalam menangani isu atau konflik. Yang pertama, perunding atau dirunding. Mempunyai keupayaan pengetahuan, sikap dan kemahiran. Mempunyai kuasa dalam melakukan tugas perundingan dan membuat keputusan. Yang ketiga, mempunyai pandangan yang luas dalam bidang yang akan dibicarakan. Mahir dalam melakukan perundingan, berkemampuan dalam berbicara dan berbahasa dengan baik dalam penyampaian idea. Memiliki sikap dan penampilan yang baik, mempunyai rasa percaya diri yang kuat serta komited atau tegas dalam setiap perbicaraan dan mampu mengawal emosi dan memelihara hubungan dengan baik. Okey, saya sambung. Okey, yang tadi nombor 1 Nazrin dah jelaskan. So, nombor 2, untuk peranan pihak-pihak terbabit sebagai perunding dalam menangani isu atau konflik adalah persediaan perundingan. Okey, pengurusan di dalam perundingan perlu dikuasai dengan baik. Okey, terdapat 5 perkara yang perlu dititik beratkan, iaitu yang pertama, apa yang akan dibicarakan. Okey, yang kedua, siapa dan bagaimana ciri-ciri lawan rundingan yang dihadapi. Ketiga, mengapa rundingan itu perlu dilakukan. Okey, yang keempat, bila perundingan itu harus dilakukan dan seterusnya bagaimana sebaiknya perundingan itu boleh dilakukan. Okey, yang ketiga adalah strategi dan taktik perundingan. Okey, strategi rundingan adalah rancangan alur aktiviti perundingan. Strategi perundingan menghuraikan bagaimana untuk melakukan pendekatan kepada pihak lawan perundingan untuk mendapatkan persetujuan kedua-dua belah pihak untuk tujuan tertentu. Okey, yang keempat adalah hasil perjanjian. Okey, puncak perundingan terbahagi kepada 3, iaitu win-win solution. Adalah kedua-dua pihak secara bersama telah mendapatkan persetujuan daripada perundingan tersebut. Okey, yang kedua, win-loss strategy. Bermaksud usaha perundingan untuk memenangi atau tidak membuatkan hasil.
Okey, yang ketiga, loss strategy. Okey, ia lebih kepada suatu perundingan yang boleh berkemungkinan terjadi. Kedua belah pihak ni dia tidak mendapat persetujuan ataupun persepakatan terhadap rundingan yang dijalankan. Okey, bagi jangka masa isu atau konflik dan rundingan ini adalah bagi mendapatkan penyelesaian yang munasabah, sikap adil juga perlu diterapkan. Okey, cara perundingan yang baik adalah dengan menyelesaikan segala pertikaian secara bekerjasama untuk membetulkan kesilapan. Setiap jalan penyelesaian yang diambil bakal mengambil masa yang banyak. Okey. Sekiranya menemukan jalan penyelesaian yang baik, seterusnya saya serahkan pada Nazim. Dengan cara thank you. Dimulakan dengan strategi, kemudian taktik ataupun komunikasi, dan akhir sekali lain-lain tu solution lain. Resolusi perundingan, pengurusan rundingan. Setiap rundingan mempunyai potensi untuk berlakunya konflik. Apa yang penting bagi PTPTN ialah untuk memahami cara mengatasi atau menyelesaikan konflik. Terdapat cara pengurusan konflik yang boleh diamalkan, iaitu yang pertama, elakkan konflik. Yang kedua, rundingan dengan hati. Dalam banyak hal, rundingan tidak dapat diselesaikan di meja rundingan atau di meja mesyuarat, tapi dalam suasana yang lebih formal dan rileks, di mana kedua-dua pihak boleh bercakap dengan hati dan memanfaatkan sisi kemanusiaan pihak lain, kerana pada dasarnya, selain hal-hal yang formal yang ada dalam proses rundingan, setiap manusia mempunyai keinginan, hasrat, perasaan, nilai-nilai dan kepercayaan yang menjadi dasar bagi setiap langkah mengambil keputusan yang dilakukannya. Yang kedua, kepuasan pelanggan. Yang pertama, tujuan sesuatu perundingan yang dilakukan oleh PTPTN adalah untuk mencapai kepuasan para pelanggan di samping mengekalkan objektif organisasi. Yang kedua, kepuasan pelanggan merupakan kunci kepada sesebuah perkhidmatan awam, di mana kepuasan dalam penerimaan sesebuah perkhidmatan akan dinilai oleh pelanggan. Yang ketiga, PTPTN mengambil langkah selamat dengan mengamalkan beberapa panduan proses pembentukan bagi menjalankan rundingan di samping mencapai kepuasan pelanggan. Yang pertama adalah mempelajari isu yang akan dihadapi secara objektif. Yang kedua, menentukan luasnya pengetahuan perbicaraan. Yang ketiga, menentukan aspek yang harus ditangani. Yang keempat, memberi kesempatan kepada pelanggan untuk menyatakan persetujuan atau tidak setuju, bersertakan dengan alasan. Tidak menyela perbicaraan pelanggan sekalipun perundingan tidak mencapai persetujuan dengan memujukkan emosi yang tidak terkawal. Resolusi yang seterusnya, perundingan secara memisahkan pelaku daripada masalah di kalangan pegawai PTPTN semasa berunding adalah amalan yang paling tinggi digunakan oleh PTPTN semasa proses rundingan. PTPTN mengambil langkah bijak dengan merungkaikan segala permasalahan yang terbuku di hati para pelanggan dengan memberikan penerangan yang jelas. Kemudian tidak mahu para pelanggan berada di dalam kepompong permasalahan yang mengganggu akal dan fikiran. Seterusnya, penerangan yang terperinci akan diberikan kepada mereka yang masih samar atau tidak faham tentang sesuatu perkara mengenai PTPTN. PTPTN adalah merupakan organisasi awam yang perlu membawa imej yang baik kepada masyarakat yang telah didedahkan dengan prinsip-prinsip dalam menjalankan perundingan kemahiran komunikasi. Antara aspek lain bagi proses perundingan ialah tidak menyalahkan sesuatu pihak semata-mata atas permasalahan yang berlaku. Kemudian, pegawai PTPTN perlu bersikap profesional ketika mengadakan rundingan atau menyelesaikan masalah tanpa melibatkan sebarang perkara yang sensitif. Kemudian menjadi keutamaan kemahiran komunikasi perlu ada dalam setiap diri orang, terutama sekali perunding. Pengawalan emosi semasa perundingan perlu dikawal bagi mengelakkan diri perunding termakan atau dimanipulasi oleh pihak lain. Kemudian sebagai tanda aras atau piawaian pengalaman lalu, fakta atau bukti
bukti perlu diambil sebagai tindakan dan langkah. Hasil dari penyelesaian masalah tersebut, ia perlu dinilai semula adalah langkah tersebut adalah langkah alternatif yang efisien ataupun tidak. Kemudian, tahap perkara perundingan yang memfokuskan kepada kepentingan bukan kedudukan di kalangan pegawai PTPTN semasa menjalankan proses perundingan menunjukkan amalan pegawai PTPTN tersebut yang berusaha untuk menghasilkan yang terbaik di dalam setiap perundingan. Akhir sekali, dalam kesimpulan isu ini, dalam kehidupan seharian, kemahiran rundingan amat diperlukan. Urusan dalam bentuk kelompok, institusi atau organisasi, kemahiran tersebut diperlukan bagi mengelakkan kita ketinggalan dari segi komunikasi. Yang ketiga, tanpa kemahiran rundingan yang bagus, nescaya terbantuk segala hajat yang dihajati kerana kita terbatas dengan segala perkara yang melibatkan kemahiran rundingan. Kemahiran rundingan amat dan diwajibkan dalam diri seseorang untuk hidup di dunia yang penuh dengan semangat kompetitif. Kemudian, kemahiran berunding adalah kemahiran yang perlu ada bagi mendapatkan atau mencipta persetujuan dengan orang yang kita berurusan. Dan akhir sekali, kemahiran berunding ini amat berguna dalam kehidupan seharian, bukan untuk kegunaan sendiri, malah untuk kegunaan bersama bagi menimbulkan suasana yang harmoni. Sekian, terima kasih kepada kumpulan kami.